Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Individu positif COVID-19 tidak perlu lagi kuarantin. Kuala Lumpur. Individu yang positif COVID-19 akan dirawat sama seperti jangkitan saluran pernafasan lain dan tidak lagi diberikan perintah pengawasan dan pemerhatian HSO atau arahan kuarantin di rumah berkuat kuasa 15 Julai ini. Kementerian Kesehatan KKM dalam kenyataan memaklumkan peraturan baru itu turut terpakai kepada pemakaian pelitup muka di mana individu disahkan positif COVID-19 hanya digalak memakai pelitup muka, meminimumkan interaksi sosial dan mengelakkan tempat sesak. Katanya, peraturan baru itu dikuat kuasa selepas jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan serta kes kematian menunjukkan penurunan selain tiada varian baru dikesan di Malaysia sehingga kini. Bagaimanapun, individu itu yang disahkan positif masih berpotensi menyebarkan jangkitan COVID-19. Atas tanggung jawab sosial, individu itu digalakkan untuk kekal berada di rumah atau tempat kediaman masing-masing. Elakkan berinteraksi rapat dengan orang lain dan sentiasa mengamalkan langkah kawalan dan pencegahan kesihatan awam sekiranya perlu keluar rumah atau tempat kediaman, katanya. Selain itu, katanya, individu berkenaan boleh mendapatkan pemeriksaan dan rawatan lanjut di fasiliti kesihatan berhampiran sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Pemberian sijil cuti sakit dan rujukan ke hospital adalah berdasarkan penilaian pegawai perbatan yang merawat, katanya. Katanya lagi, setakat ini varian yang sedang menular di Malaysia adalah masih varian Omicron dengan subvariannya yang terdiri daripada variant of concern VOC, variant of interest VOI, dan variant under monitoring VUM. Sehingga 29 Jun lalu sebanyak 854 kumulatif case currently circulating variant of interest VOI dilaporkan dengan pecahan case sebanyak 581 case JN1 dan sublineages 68% sebanyak 233 case EG5 dan sublineages dan 40 case BA2 86 dan sublineages dalam 4,7%. Bagi VUM, Malaysia turut melaporkan subvarian yang baharu yang disenaraikan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, yaitu LB1 sebanyak 12 case, katanya. Turut menjelaskan subvarian yang sedang menular ini tidak menyebabkan jangkitan yang lebih teruk kepada individu yang dijangkiti. Katanya, biarpun negara akan memasuki peralihan fasa hidup bersama COVID-19, KKM akan sentiasa memantau situasi terkini COVID-19 di peringkat global dan Malaysia. KKM mempunyai kaedah pemantauan untuk menilai situasi COVID-19 sejak fasa awal pandemik yang dikenali sebagai Sistem Amaran Awal HAS dan masih digunakan sehingga kini. 3 indikator yang dipantau dalam HAS ialah kes baru, kes kematian, dan kemasukan kes COVID-19 ke hospital. Peningkatan kes dari semasa ke semasa adalah dijangkakan dan orang ramai disarankan untuk hidup bersama COVID-19 dengan mengamalkan langkah-langkah pencegahan dan kawalan,
katanya. Katanya, komitmen dan kerjasama rakyat adalah kunci kepada kejayaan pencapaian peralihan fasa hidup bersama COVID-19. Namun, kita tidak boleh alpa dengan situasi semasa. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah perlu untuk memperkasakan diri, menjaga kesehatan masing-masing, serta menjaga daripada mendapat jangkitan atau menularkannya kepada orang lain, katanya. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pemuda-pemudi zaman sekarang, saya rasa mereka ini terlalu sangat berhadapan dengan apa yang kita katakan peer pressure atau tekanan daripada rakan-rakan mereka. Tidak semestinya rakan rapat atau rakan yang mereka tidak pernah kenal, sebab pada zaman ini media sosial sangatlah berleluasa. Oleh itu, mereka akan nampak sahaja pemuda-pemudi generasi yang sama dengan mereka di luar sana yang berkemampuan, dan mereka juga ingin turut menjadi seperti itu. Adakah ini perkara yang baik? Jika kita lihat motivasi mereka untuk berusaha, mungkin itu adalah perkara yang baik. Tetapi di mana ada perkara yang baik, di situ juga akan terselit perkara yang tidak baik. Seperti tekanan, peer pressure. Apa orang lain miliki, mereka pun mahu. Apa cara kehidupan orang lain, mereka pun mahu. Walaupun tak mampu, tetapi kepuasan diri atau kepuasan ego mereka itu mereka ingin cukupkan, atau mereka ingin memenuhi kemahuan yang mereka nampak di media-media sosial, tidak kira TikTok atau Facebook atau Instagram. Apa yang orang mau, semua pun dia mau. Kalau dijadikan motivasi, tidak apalah. Tetapi agak bahaya kalau mereka menggunakan perkara tersebut sebagai satu pembakar ego mereka. Walaupun tak mampu, walaupun cukup makan, mereka masih mahu. Mereka tetap mahu ikut. Nah, apakah pendapat kalian tentang isu ini? Atau apakah pendapat kamu, wahai generasi muda yang mungkin sedang mendengar video ini? Apakah respon kalian? Sila utarakan pendapat kalian di ruangan komen. Terjerat mentality YOLO dan FOMO. Kebanyakan golongan muda dibelenggu hutang seawal usia 19 tahun karena terdorong ke arah aktiviti menyeronokkan seperti melancong, makan di luar, membeli peranti elektronik, dan mengekalkan penampilan diri. Pada usia seawal 19 tahun sudah terjebak dengan beban hutang hanya karena mahu mendapatkan perhatian dengan cara menonjolkan diri dan membuat hantaran di media sosial. Ketua Cawangan Agensi Counseling dan Pengurusan Kredit EKPK Kuala Lumpur, Muhammad Nordin Abdul Rahman berkata, keadaan itu berlaku disebabkan mentality you only live once atau YOLO, atau masa untuk mencoba, menyebabkan mereka mahu melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Selain itu, katanya, mentality fear of missing out (FOMO)
atau terikut-ikut dengan tren semasa dan tidak mahu ketinggalan dengan arus perubahan juga. Antara sebab golongan muda terjebak dengan komitmen hutang. Tanpa sadar, sikap ini akhirnya membawa kesan negatif kepada kedudukan keuangan mereka sendiri dan dibelenggu hutang. Mentaliti seperti inilah yang boleh menyebabkan mereka terperangkap dalam isu keberhutangan serius dan kebanyakan mereka dalam lingkungan usia 19 hingga 30 tahun. Katanya ketika ditemui harian Metro di pejabatnya di sini baru-baru ini. Muhammad Nordin berkata, kebanyakan golongan muda dibelenggu hutang seawal usia 19 tahun karena terdorong ke arah aktiviti menyeronokkan seperti melancong, makan di luar, membeli perangkat elektronik dan mengekalkan penampilan diri. Menurutnya, ia berdasarkan dapatan kajian oleh Financial Education Wellness Research Committee FEWRC EKPK dalam mengukur dan menganalisa tingkah laku berbelanja dalam kalangan pengguna Malaysia pada tahun 2023. Katanya sejak ditubuhkan pada 2006 sehingga April lalu, pihaknya memberikan khidmat nasihat keuangan kepada pelanggan berusia 30 hingga 40 tahun yang mencatatkan peratusan tertinggi dibantu, yaitu sebanyak 43% melalui program pengurusan kredit PPK. Ini disebabkan kategori usia berkenaan kebiasaannya mempunyai beban komitmen keluarga paling tinggi. Di fasa inilah mereka kebiasaannya sudah berumah tangga, mempunyai anak seorang dua, dan memerlukan aset keperluan seperti kereta yang selesa, membeli rumah, mendapat kemudahan kad kredit lebih tinggi, dan sebagainya. Ia diikuti individu berusia 40 hingga 50 tahun sebanyak 28%. Golongan berusia 20 hingga 30 tahun 13% dan mereka yang berusia 50 tahun ke atas 16% katanya. Muhammad Nordin berkata, dari segi statistik bantuan diberikan EKPK, tuntutan kos sara hidup mencatatkan jumlah yang tertinggi dengan 42%. Menurutnya, ia diikuti dengan perancangan keuangan yang lemah 34%, kegagalan atau kemerosotan perniagaan 10%, kehilangan pekerjaan 8%, perbelanjaan perubatan yang tinggi 5%, dan lain-lain 1%. Berdasarkan pola agihan mengikut jenis fasiliti pula katanya, kad kredit adalah fasiliti tertinggi di struktur semula yaitu sebanyak 54%. Ia kemudiannya diikuti pinjaman pribadi sebanyak 33%, pinjaman perumahan 5%, sewa beli kendaraan dan hutang lain masing-masing 4%. Persepsi penggunaan kad kredit dan mempelajari tentang pulangan faedah dikenakan pihak bank adalah sangat penting untuk orang ramai tahu supaya mereka dapat menggunakan kemudahan dan fasiliti ini dengan teratur, katanya. Dalam pada itu katanya, individu yang hadir ke PPK adalah atas dasar kerelaan sendiri karena mempunyai masalah dan perlu mendapatkan penyelesaian. Mereka mungkin mendapat maklumat daripada pihak bank atau melalui notis peringatan bank yang dihantar karena setiap notis dikeluarkan oleh pihak perbankan akan ada satu pemberitahuan tentang perkhidmatan EKPK. Ada juga tahap selepas sudah terhantuk baru datang ke EKPK. Contohnya, sudah dapat notis rumah nak kena lelong, katanya. Beliau turut menasihatkan orang ramai untuk tidak berdiam diri, suka bertangguh atau coba mengambil langkah mudah untuk lari daripada masalah.